Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua? Siti Rofi'ah Badrun, Rohani Ismail, Habibah Rasul, Siti Zuhairah Musa, G binti M, Rodiah Sharif, Siti Azmahani, Nurhaniza Hamid, Wan Yahya, Hanisa Syafi'i, Hajjah Sapiah, Adriana Azrin Azman, Masya Allah nama, Nazaria Hasan Basri, Hanidah Mas Nur, Siti Arfah Muhammad Sabita, Khalijah Muhammad, Ruzian Markum, Salina Salihuddin, Siti Roziah Osman, Ayah Gaus, Siti Atikah, Alhamdulillah, Ku Zurinaku Ahmad, Allahumma salli ala Muhammad, Nazatul Naina, thank you Kak Evi Comel belum tanya lagi comel dah. Wahida Ida, Ibu Comel, Rozana Haripin, Mas Liza Bagiran, Suzana Amiruddin, Jamalia Hassan, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ibu Kim Linis, Singapura, Masya Allah. Nur Aini Abdurrahman, Alhamdulillah. Cahaya Ma'arif, apa khabar di Melaka? Zaliha Zainal, Hasnah Hashim, Ashwan Awaluddin, Tabarakallah. Rifka Husni, Yurnisa Himir, Fatimah Umar, Zawiyah Zaw, Zulaini Muhammad, Nur Alis, Nurizan Muhammad Saleh. Okey, kita mulakan. Siti Ajah, apa khabar? Haryani Anwar, Ismail Pakir, Siti Atikah Tukimin, Suriah Sulaiman, Salmiah Ismail, Kasmah Muhammad, Sri Rohayu, Nuriza Abdul Rahman, Tuan Fauziah, Tuan Mat, Hajah Norma, Jun Naim. Baru sebut nama semua letih dah, macam mana? Okey, kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Apa khabar? Tak ada sebut nama Yanti Hamid tapi automatically dah tersebut. Okey, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita berpagi-pagian. Semoga ada malam tadi dihiasi dengan solat taubat, zikrullah. Sebab alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allah hidupkan kita pagi ini untuk terus-terusan bertaubat atas dosa-dosa semalam, kemarin, dulu. Syukur Allah hidupkan kita hari ini untuk menambah-nambah amal solehat. Jadi jangan pernah kita tidak memandang nikmatnya Allah yang begitu luas. Apakah itu? Hidup dan bernafas dengan iman. Masya Allah, berimanlah. Kalau mengawali hari belum subuh dah ada 2 rakaat paling kurang, kemudian ada bunyi azan subuh, tidak tarik selimut lagi, bercepat-cepatan kita kan. Kemudian lepas subuhnya kita tak nak lidah kita ni memulakan hari yang baru ini dengan perkataan yang buruk-buruk, dengan sangka yang tak baik kepada Allah. Terus lepas fardu subuh, kata-kata yang paling indah adalah kalamullah. Kan baca walaupun hanya mampu 1 ayat cuma, 1 muka surat cuma. Kalau anda lazimi dengan istiqamah, insya-Allah terus je buat, anda akan jadi rindu-rinduan dengan amalan itu. Dan rasa tak kisah je nak baca setengah juzuk, 1 juzuk, ataupun 1 muka cukup. Tapi beserta dengan terjemahan, cuba nak memahami Quran. Daripada kesungguhan semua itu, percayalah
Allah akan tarik anda kepada jalan-jalannya. Dijumpakan dengan kawan-kawan yang baik, dipertemukan dengan projek-projek, program-program yang mendekatkan kita kepada Allah. Semua itu tergantung kesungguhan kita. Kalau kita cakap je nak berubah tapi tidak bertindak, memang payahlah. Sahabat-sahabat, kadang-kadang kita pelik, macam mana ya Ustazah orang hijrah boleh istiqamah? Kita hijrah, makin lama kita lemah kan? Kita punah. Kita makin lama makin kita tak nak, macam penat lah. Kita dah cakap banyak kali dah, tidak ada lelah bila semuanya kerana Allah. So kalau masih ada lelah, rasa penat untuk buat kebaikan kepada Allah, cek iman, tanya pada hati, belum betul-betul kerana Allah tapi kerana makhluknya Allah. Kenapa sedih? Penat Ustazah, buat baik pun tak ada orang puji, tak ada orang bagi hadiah pun. Kesianlah kalau lagu tu. Ubah. Kita hidup dan mati kerana Allah. Okey, ini bukan di lafaz sahaja sahabat-sahabat. Allah datangkan kita macam-macam ujian untuk kata kerana Allah. Tapi sedih orang tak puji, kata kerana Allah. Tapi marah kalau orang keji, kata kerana Allah. Tapi macam-macam gitulah kan sahabat-sahabat. Okey, pagi-pagi dah kena bebel dah. Kenapa? Sebab kejap lagi saya ada webinar. Webinar ini daripada anjuran Unit Undang-Undang Keluarga dan Unit Dakwah Pejabat Agama Islam Daerah Gombak dengan kerjasama Unit Ahli Ehwal Islam Hospital Selayang. Tajuknya celoteh si isteri vs VS apa? Ego si suami. Celoteh si isteri dia bagi. Ni celoteh Ustazah Zai lah ya pagi-pagi. Okey, tajuk 75. Tahniah, tajuk baru lagi. Itulah dia, jangan bersedih bila anda masih menjaga kebaikan. Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, saya baca tajuk ni malam tadi, saya rasa macam berbunga hati. Berbunga hati. Saya tak tahu anda rasa macam mana. Jangan bersedih bila anda masih menjaga kebaikan. Kita rasa macam berbunga hati. Sebab sahabat-sahabat, hidup ni bahaya kalau kita dah mula perasan baik, orang lain jahat. Sangat bahaya. Tapi hanya kita yang tahu dalam hidup ni apa yang kita buat. Sungguh-sungguh ke engkau ni baik? Kan? Halah, baiklah. Aku bina rumah anak yatim. Aku duk bagi makan fakir miskin. Baiklah, tak baik lagi macam tu. Jangan bohong. Hatimu ada apa? Ada tak penyakit-penyakit hati? Sebab tu sahabat-sahabat, ilmu ni Masya Allah melonjakkan kita kepada satu tahap. Bagaimana untuk dipandang Allah? Bagaimana untuk dipandang Allah? Kita tak pernah tahu ada signal yang menyatakan, "Hei Muzayyanah Abdullah, engkau sedang dipandang Allah." Tak ada. Tapi yang ilmu sahabat-sahabat menjadikan hati kita lapang, menjadikan hati kita tenang, menjadikan hati kita tak kisah dah dengan cakap-cakapnya orang, menjadikan hati kita fokus kalau ini Allah punya kesukaan, terus buat. Jangan bertangguh esok lusa, belum tentu kita hidup. Bukankah Allah hidupkan kita hari ini untuk sentiasa memberi manfaat kepada orang lain? So biar malam hari kita penat, kita letih dah, tapi kita boleh puas dengan senyuman sahabat-sahabat, sebab ya Allah, terima kasih kerana tadinya engkau tidak sibukkan aku dengan kejahatan, engkau sibukkan aku dengan kebaikan. Syukur ya Allah. Dan kita tidur dengan tenang, nanti kita bangkit awal sebelum hari baru. Hari baru tu maksudnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila kita mendengar azan subuh, memanglah tarikh bertukar 12 malam tadi, tapi kita pandang, azan subuh dah, bermula hari yang baru. Hari yang baru ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam mana baik pun yang kita buat semalam tu, pasti ada dosa yang kita sedar ataupun kita tak sedar, yang besar ataupun yang kecil, yang sengaja ataupun tak sengaja. So cepat-cepat perbanyakkan istighfar. Perbanyakkan istighfar, banyakkan selawat. Sebab selawat ni adalah lambang kesungguhan kita untuk nantinya mendapat syafaat Rasulullah. Tak ada cara lain dah. Pelbagaikan sunnah kan. Antara sunnahnya itulah yang tadi bangun malam dengan istighfar, minta kepada Allah. Antara sunnahnya adalah buka je mata, fikir. Mungkinkah ini subuh aku yang terakhir? Mungkinkah ini sedekah aku yang terakhir?
Aku nak bangkit-bangkit je cakap yang jahat-jahat ni, berleter benda yang tak sepatutnya ni. Mungkinkah ini kata-kata yang terakhir? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, kalau kita sebut perkara-perkara ini sentiasa, subhanallah, dia akan membugarkan jiwa kita. Siapa lagi nak nasihat kita setiap hari, setiap saat? Ustazah, messenger saya, ustazah tak jawab lagi, saya perlukan nasihat ustazah. Macam mana ustazah nak cakap, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ustazah boleh jawab bila masa ustazah rasa sempat untuk menjawab. Contoh, ustazah boleh macam mana boleh berdepan dengan anda bila kita ada peluang. Contoh. Tapi untuk kita sentiasa mendengar kalam-kalam yang baik, kita rasa macam syoknya ustazah, kita jumpa syekh tu, tengok je muka dia, kita dah tenang. Tidak, sahabat. Siapa pun atas dunia ni tak layak dituhankan. Maka pandang Allah dengan mata hati. Dia dekat, dia ada, dia lihat, dia dengar. Kenapa aku berpaut kepada yang selain daripada dia? Minta sungguh-sungguh, meratap dengan Allah. Hati ni, bila orang yang ada ilmu, antaranya contoh kita memahami pesanan-pesanan dalam La Tahzan, belum messengernya dijawab, belum bertemu dengan kaunselor, contoh kan, belum lagi minta nasihat orang-orang alim, tapi dia dah mula kan bugar. Semalam yes ada masalah, hari ni ya Allah, aku perlu hidup bukan kerana anakku, tapi engkau masih memberi aku kehidupan. Ada ramai orang dalam tanah tu nak hidup balik ya Allah, hanya nak bersedekah, hanya nak cakap yang baik-baik, hanya nak minta maaf kepada orang tuanya, kepada pasangannya. Aku masih hidup, peluang ada ya Allah. Kenapa aku nak rasa down hari ni? Kenapa aku rasa nak sedih melampau hari ni? Engkau sentiasa ada bersamaku ya Allah. Subhanallah, hati yang sentiasa hidup kerana Allah yang tak pernah mati. Percayalah, walaupun anda rasa macam dijauhi oleh orang yang anda sayang, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita rasa macam tak apa, dia kan manusia biasa. Sahabat-sahabat, ada cara untuk kita pujuk hati kita sendiri. Masya Allah, tabarakallah, indah sebab itulah sakinah, mawaddah, warahmah, cinta, kasih sayang di dalam hati ni sahabat-sahabat, kita boleh jemput dengan apa yang kita beri kepada orang lain. Jangan sibuk dengan aku dah lama dah minta tapi tak pernah dapat. Kita penatlah. Okay, apa yang kita beri pada orang lain. Masya Allah. Semoga saudara-saudara kita di Kedah, Baling, Sik yang semalam diuji dengan musibah banjir, semoga Allah permudahkan urusan-urusan mereka insya-Allah. Yang berduka, Allah berikan gembira, Allah gantikan insya-Allah. Syarat sangka baik terus dengan Allah. Dan yang sakit Allah sembuhkan, amin ya rabbal alamin. Yang dirundung permasalahan Allah tunjukkan jalan keluar, pasti Allah tunjuk. Syarat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah, jaminan Allah akan tunjuk jalan keluar atas setiap permasalahannya. Subhanallah. Baik, jangan bersedih bila anda masih menjaga kebaikan. Jadi bila mana kita sentiasa fokus nak buat baik, bila mana kita sentiasa fokus dengan kebaikan, insya-Allah Allah akan tarik rasa sedih ni di hati kita. Kan sahabat-sahabat, kalau zero rasa sedih, macam tak normal dah. Tak normal. Ustazah, kan kucing peliharaan kesayangan ustazah tu mati, hadaku kisah gitu je kan. Contohlah, saya tak boleh kucing, sebab tu berani cakap kucing saya mati. Maka hadaku kisah. Pelik ustazah ni kata sayang, sebut kucing dia mati tak ada apa rasa pun. Itu tak sayang sungguh lah tu maksudnya. Maknanya sahabat-sahabat, rasa sedih tu normal, tapi jangan kita hanya hidup untuk kesedihan itu. That's why kitab La Tahzan, berapa puluh bab dah kita jumpa. Jangan bersedih, jangan bersedih. Gitu. Okay. Tangan-tangan menengadah mendoakan anda, dan bibir, kenapa nak nangis sahabat-sahabat? Sebab saya nak cerita sesuatu pada anda ni. Tangan-tangan menengadah mendoakan anda, dan bibir memuji atas kebaikan yang anda berikan. Sesungguhnya pujian itu adalah nyawa kedua. Kenapa disebut macam ni? Kita bernafas. Okey sahabat-sahabat,
Sebab tu ada orang boleh semangat dalam hidupnya dengan puji-pujian. Anak yang abadi, warisan yang awet, serta peninggalan yang diberkahi. Maksudnya apa kepada semua perenggan pertama ni Ustazah nak sebut macam ni. Allahu Rabbi, tak rugi orang buat baik. Lagi-lagi orang buat baik kepada golongan ad-du'afa, orang-orang yang memang dhaif, lemah, yang memang patut ditolong. Sebab tu Islam dalam zakat ada 8 asnaf yang kita kena kenal. Pagi-pagi lepas subuh dah ada orang tanya, Ustazah, anak yatim tu asnaf ke? Anak yatim tak masuk di kalangan asnaf. Tetapi kalau anak yatim tu sungguh-sungguh kategori fakir atau miskin, dia masuklah kepada asnaf. Cantik dah tu kalau kita nak mengaji detail lagi adalah dalam bab-bab fiqh demikian. Pasal apa? Tak logik lah Allah ni bagi anak yatim ni bukan asnaf. Sabar dulu. Memahami kaedah-kaedah apa yang dimaksudkan dengan zakat. Bila masa kita nak bersedekah biasa, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Okey, kita belajar semua tu. Kemudian macam mana boleh orang berterima kasih? Macam mana orang boleh memuji kebaikan tanpa kita pinta? Apa yang dimaksudkan pujian itu adalah nyawa yang kedua? Apa yang dimaksudkan anak yang abadi sedangkan tak ada benda atas dunia ni abadi? Apa yang dimaksudkan warisan yang awet serta peninggalan yang diberkahi? Saya nak bacakan syair ni. Okey, lepas ni baru saya jelaskan pertama dengan syair. Setelah kau menemukan mutiara dalam buku. Semalam kita belajar bab buku. Kan buku ni masya-Allah tabarakallah, bila kita banyak membaca, insya-Allah kita punya pelbagai ilmu, sepertinya hidup kita bersinar dengan macam-macam. Kita nak tahu pasal apa? Jiwa resah gelisah kan? Apa yang nak baca bagi tajuk buku? Oh, saya ada satu buku hadiah daripada Kak Siti Arfah baru ni. Karangan Muhammad Kamil Ibrahim, Ustaz Muhammad Kamil. Tajuknya Bersamamu di Firdaus. Jadi kan, sharing daripada suami isteri yang Masya Allah, Tabarakallah. Asal seorang suami yang macam tak pandang sangat agama. Pasal apa nak kena sembahyang? Pasal apa nak kena baca Quran banyak-banyak? Tapi bagaimana peranan pasangan untuk bukan menundukkan kepada dia, tapi menundukkan kepada Tuhan yang menciptakan dia, isteri dan anak-anaknya. Subhanallah sahabat-sahabat. Semalam saya berakaman dengan Cik Syukri Ibrahim. Syukur Ibrahim. Kan yang Masya Allah OKU yang sangat berjaya sekarang ni, Tokyo Kapet lah kalau nak disebutkan. Allah sahabat. Kan tajuknya Hingga Hujung Nyawa. Ustazah berduet lah dengan beliau di studio. Patutnya rancangan tu jadi lain, tapi jadi lain sebab dah boleh pergi studio kan. Tak apa, kita terima saja. Sharing beliau ni bohonglah kalau tak ada sebab dulu masa pak mentua dia nak terima dia sebagai menantu. Memang payah. Orang tangan tak sempurna, kaki tak sempurna, sahabat-sahabat. Macam mana nak jaga anak perempuan dia? Of course lah mak ayah fikir macam tu. Tapi rupanya isteri dia ni adalah rakan se-universiti. OKU sahabat-sahabat, tapi dapat degree dalam bidang IT. OKU, tapi sekarang ni menggaji pekerja-pekerjanya. OKU, anak 2 orang dah. Kan Ustazah duk gelak kat dia. OKU, anak 2 orang, Masya Allah. Nikmat Tuhan yang mana lagi nak didustakan? Ustazah ada sebut Allahu Akbar. Setiap kelahiran hamba Allah di atas muka bumi ini, Allah nak suruh kita buka mata hati kita. Hang tak nampak ke kebesarannya Allah? Allah datangkan isteri yang sangat supportif untuk dia. Kan dia kata kadang-kadang isteri dia duk rasa juga, bang kita pergi mall, kita pergi shopping apa-apa barang dapur, letak dalam troli pun saya, tolak pun saya, buka bonet kereta kemas pun saya, bukakan pintu kereta abang nak masuk pun saya. Lepas tu kawan ni pun kata perbincangan, bukan mengungkit perbincangan. Dia kata, ya abang tahu tapi abang tak mampu, kemampuan saya ni setakat ini. Temankan awak kan. Tapi dia boleh tukarkan pampers anak, dia boleh tolong sidaikan baju. Dan dia minta kat isteri dia, walaupun dia OKU, dia boleh bawa kereta dengan syarat bagi dia ambil lesen. Isteri dia tak bagi ambil lesen. Tak payahlah bang. Dia kata saya ada untuk abang. Allah sahabat-sahabat, biar tak dapat bunga 4 tan dekat pelamin. Contoh kan sahabat-sahabat. Kalau isteri cakap, tak apa saya ada untuk abang.
dan menyebabkan air matanya bergenang semalam. Masya Allah. Bila ditanya, seandainya sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam tu punya love couple ni, walaupun seorang sangat diuji Allah dengan ke-OKU-nya, okey, tapi macam mana boleh saling menerima? Bahagia cara kita. Dia kata bahagia cara kita. Allahu Rabbi, dan saya berjanji, semua orang pun boleh berjanji, tapi kita doakanlah pasangan ini, kalaulah apa-apa berlaku pada isteri dia, sakit ke, dia akan jaga sepenuh hati. Kenapa? Sebab sepanjang dia hidup bersama isteri tak pernah membiarkan dia. Jadi wahai pasangan, bersamalah saat susah. InsyaAllah saat senangnya dia takkan tinggalkan kita. Okey, sahabat-sahabat, tunggu. Tu nanti akan disiarkan di TV1. Dia pun tak bagi saya lagi tarikhnya bila nak siarkan. Baik, seolah kau menemukan mutiara dalam buku. Jadi kisah-kisah yang Ustazah bawakan ni, walaupun bukan buku yang kita baca, tapi kisah hidup orang lain sebenarnya adalah pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Oh sorry buku muka surat 160. Ada yang bertanya ke? Allahu Akbar, minta maaf, maafkan saya. Kau menjadi tahu bahawa yang haram tidaklah halal bagimu. Dengan membaca buku, maksudnya dengan belajar ilmu, kau menjadi tahu bahawa yang haram tidaklah halal bagimu. Bila musim dingin tiba, kaulah matahari, dan bila musim panas datang, kaulah tempat berteduh. Kau tidak pernah mengetahui harta yang kau infakkan, apakah banyak ataukah sedikit. Kan? Kau tidak pernah mengetahui harta yang kau infakkan, apakah banyak ataukah sedikit. Ya Allah, di sini sahabat kita tahu orang baik ni, dia beri je. Dia tak pernah menantikan dengan aku infak ni apa yang orang ni akan balas, tapi dia tahu Allah pasti balas. Itu yang Ustazah Zai selalu sebut, apa yang kita beri tolong lupakan. Apa yang kita beri tolong lupakan. Ini yang saya nak kaitkan dengan perenggan permulaan mukadimah tadi. Tangan-tangan menengadah mendoakan anda. Sahabat-sahabat, dalam kita susah, tolong jangan lupakan orang yang susah. Sukar tau. Dalam kita susah, jangan lupakan orang yang susah. Sukar sangat. Dia sangat senang, waktu kita senang, kita tolong orang susah. Anda faham maksud Ustazah? Waktu kita senang adalah biasa menolong orang yang susah. Tapi saat kita susah, sangat susah nak menolong orang yang susah. Aku pun susah, kau minta kat aku. Jangan, sahabat-sahabat. Kita tolong orang tu bukan mesti dengan duit. Jadi bila kita faham, okey, aku tak boleh tolong dengan duit. So apa yang boleh aku mudahkan cara dia? Ya Allah kak, saya pun kesian kat akak, tapi saya tak tahu nak buat macam mana. Itulah Ustazah, suami tinggal, kereta dah kena tarik, akak nak hantar anak-anak akak pergi sekolah macam mana? Tak apa kak, setiap hari akak jangan fikir dah pasal anak sekolah, akak jangan fikir. Saya pun hantar anak-anak pergi sekolah kan. Okay, pagi akak siapkan anak akak, saya horn je, anak-anak akak dah keluar, masuk dalam kereta. Allah Ustazah jangan, akak tak reti, tak mampu nak bayar duit minyak kereta Ustazah, masuk Ustazah. Kalau saya tak bawa anak-anak akak pun, saya tetap kena pergi sekolah yang sama. Tu sekolah anak-anak saya juga. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah, sentiasa ringankan mulut, tubuh jasad kita, kudrat 4 kerat kita selagi kita mampu untuk offer. Paling kurang kata-kata kita, bahasa kita boleh menyejukkan hati dia. Dan kita terlupa, nanti akan ada orang datang pada kita, Ustazah saya tak boleh lupa masa saya susah dulu satu word yang Ustazah selalu sebut. Kita pun, bila pula aku cakap macam tu? Sahabat-sahabat, saya sangat banyak belajar sesuatu dengan suami setelah hati saya Allah gerakkan pada tahun 2015. Saya berangan-angan. Saya memang suka berangan, sahabat. Saya memang suka berangan. Orang yang lama dengan saya, dia tahulah saya memang suka berangan. Sahabat-sahabat, ketika suami saya setiap bulan membawa jemaah umrah ke Baitullah. Ini mungkin ramai yang tahu, tapi saya nak ulang cerita ni macam mana ia tercetus, sahabat-sahabat. 2015 tu suami saya dah bertahun jugalah kan bawa jemaah umrah, sampai dia tiap-tiap bulan, saya macam setahun sekali, setahun 2 kali lah, tapi dia tiap-tiap bulan bawa jemaah. Lepas tu saya sebut, bang, ya Allah bang, seronoknya lah kan kalau kita dapat bawa fakir miskin warga emas ke Baitullah.
FOC. Sebab kita tahu nama pun warga emas, fakir miskin. Macam mana dia pun nak bawa pergi dengan duit dia sendiri? Ustaz terus-terus je, alah macam mana yang kita ni bukan orang kaya. Boleh bang, insyaAllah. Masa tu saya ingat lagi bulan tu birthday saya, kan sahabat, bulan April 2015. Kita kalau nak hari gembira kita, hari bahagia kita, jangan kita sibuk menunggu orang nak bagi hadiah apa kat aku ni. Agaknya dah berangan kan. Berangan rasanya tahun ni lagi aku duk bagi ni. Aku kan duk hint kat dia daripada awal tahun lagi. Contohlah kita sebut jam tangan mahal daripada awal tahun. Cik nampak kat Facebook bang, syoknya kalau dapat jam tangan macam ni. Contohlah sahabat-sahabat kan. Tu lelaki pun dah faham dah perangai bini dia. Dia nak lah ni, birthday dia tak lama lagi ni. Jangan sahabat-sahabat. Jangan. Tak payah nak hint-hint gitu kan. Sebab apa? Kita yang hint diri kita sendiri. Tak lama lagi ada jadi aku ni. Syukur Allah panjangkan usia. Dah makin tua pula, apalah yang paling boleh memberi manfaat kepada manusia. Tak payah fikir orang nak sambut, tak sambut, orang nak bagi hadiah, tak bagi hadiah. Yang penting cara engkau menyambut tu macam mana. Menyambut dengan syukur. So dengan syukur tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah pun cakap, mulai tahun ni saya nak bawa setiap kali abang pergi Mekah seorang. Suami saya dah garuk kepala dah. Garuk kepala yang tidak ada rambut kan. Dia kata, hai bini aku ni dah mula dah. Ustaz selalu macam tu, dah mula dah apalah di dalam kepala dia macam tu. Lepas tu saya pergi kuliah. Saya bawa kereta pun dah berangan. Saya start sebut malam tadi tu, bawa kereta pagi tu saya dah berangan. Ya Allah, senang je kot kalau nak dapat seorang pergi umrah ni. Masa tu package 6,200, 6,400 gitulah sahabat-sahabat kan. Kalau aku ajak semua orang RM1 sehari, aku perlukan RM30 sebulan. Dia tengah bawa kereta ni kan sahabat-sahabat, RM30 sebulan. Aku perlukan 200 orang je yang join program ni. 200 orang darat RM30 sebulan, aku dapat RM6,000 dah. Kat mana pula aku nak dapat 200 orang tu? Ini contoh keberanganan Ustazah Zai. Anda tirulah sahabat-sahabat. Benda berangan ni percuma, tak rugi pun sahabat-sahabat. Berangan je, tak tahu lagi orang terima ke tidak. Tapi apa pun kita buat bismillah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Lepas tu boleh kot setakat 200 orang. Sekejap lagi aku nak pergi masjid. Masa tu Ustazah drive nak pergi Masjid Al-Hidayah Taman Melawati. Ingat lagi? Masjid ni saja kalau ada dalam 50 orang pun dah okey dah. Padahal yang belajar full sampai belakang kira 100 orang tu mesti biasa dah kehadiran kat situ. Kalau kat sini aku target 50 orang je okey dah. Lepas tu nanti besok petang ada kelas lain. Besok lusa, seminggu tu saya hanya bercerita. Nak tak para jemaah kita bawa seorang ke Baitullah setiap bulan percuma? Macam mana Ustazah? Kita bukan orang kaya. Makcik-makcik tu semua macam tu. Siapa nak join dengan saya, kita menabung sehari RM1. Lepas tu bulan pertama bukan 6,000 kita dapat, dipendekkan cerita 8,000 dapat. Boleh dah dapat bawa seorang. Sebab kan sahabat-sahabat, ketika itu Ustazah dah mula dipanggil ceramah seluruh Malaysia kan. Bila Ustazah pergi, ialah tempat sekali-sekala kan. Kadang lepas ceramah tu, nasi daging kalau kat Kedah kan, gulai kepala ikan, lapak lah pula. Kan macam-macam sahabat-sahabat dihidang kat kita. So sambil hidang tu sembang lah. Nanti ada seorang pakcik ni duk rajin lah tuang ayak kat kita. Lah Ustaz nak pergi Mekah lagi no. Syok lah Ustaz. Ustaz tolong doa lah saya ni. Walaupun saya tak ada apa ni, tapi saya pun nak pergi juga. Apa ni pakcik tak pernah pergi lagi. Ustazah pun layan sembang. Tak pernah saya ni tukang baca doa orang nak pergi umrah, nak pergi haji. Biasa Ustazah, saigi nanti kalau orang duk pergi Mekah, minta tolong saya duk baca doa dah beratus kali lah Ustazah. Balik kita lap ayak mata je lah. Untung-untung nanti dia balik beli jubah selai kat kita, beli kurma kat kita. Itu pun Alhamdulillah dah. Saya tak mampu Ustazah. Anak-anak duk belajar pakai duit yang kita duk tabung ni nak pergi haji ni. Tapi dah anak nak sambung belajar. Anak nak kahwin Ustazah, takkan kita nak biar pergi situ. Kan macam tu. Saya bila dengar orang cakap macam ni, balik ke homestay, ke hotel ke, saya dah tak boleh. Ya Allah, kalaulah bapa aku yang bercakap macam tu, kalaulah mak aku bercakap macam tu, pakcik-pakcik tu dia takkan cakap macam tu dekat anak-anak mereka. Tapi sembang kan, sahabat-sahabat, sembang itu luahan. Ya Allah, sebab saya kerap dengar dia jadi tukang baca doa nak pergi umrah. Orang nak pergi umrah, kawan-kawan masjid dia, tapi dia tak pernah dapat pergi. Bayangkan meruntun jiwa ni. Ya Allah, sedangkan aku Allah rezekikan pun bukan orang senang sahabat-sahabat. Tapi sebab Allah izin. Sebab Allah izin. Allahu Rabbi. Lepas tu saya start mulakan
Sahabat-sahabat, sampai sekarang ni seperti mimpi. Bukan 6,000 sebulan kita dapat, bahkan puluhan ribu. Dan projek tu berjalan, pernah kita terbangkan sampai 15 orang, hatta paling tinggi 25 orang dalam satu-satu masa. FOC, bukan orang kaya semua penabung tu. Setakat sehari RM1 semua orang boleh buat. Anda buatlah dekat tempat-tempat anda. Ustazah bukan nak kempen anda join lah Ustazah, bukan. Ustazah Alhamdulillah dah daripada 2015 tu sampailah sekarang jemaah umrah tak boleh diterbangkan, kita boleh gunakan duit tu untuk Allahu Akbar. Banyak boleh membantu ummah. Subhanallah. Syaratnya anda telus, anda jujur. Macam mana kita nak sebutkan apa perbelanjaan, kat mana kita gunakan, apa yang kita laporkan kepada penyumbang. Masya Allah sahabat-sahabat. Dan yang saya bawa ke Baitullah itu, Allah, saya tak pernah tak menangis kalau bercerita tentangnya. Sebab apa? Bila kita jumpa, bila saya nak pergi ceramah, bila saya dah ada tabungan tu, bila saya dijemput ceramah kat mana-mana, saya akan sebut pengerusi masjid ke, imam surau ke kan. Mesti saya akan cakap, Ji saya nak pergi ni, tolong nanti kenalkan saya dengan siapa-siapa je ahli karyah masjid, khususnya yang banyak khidmat ke masjid lah. Mungkin siap ke, imam ke, yang tak bergaji, yang memang dia khidmat siap kan. Kadang-kadang tukang bersihkan masjid, surau, sahabat-sahabat. Ada Ustazah, saya nak sembang dengan orang ahli masjid yang tak pernah ke Baitullah, usianya sekian-sekian warga emas. Ada Ustazah ni siap kami pun seorang, Bilal satu kami, imam satu kami pun tak pergi lagi Ustazah. Pasal apa Ustazah? Tak apa, saya nak jumpa je. Saya jumpa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dah lama cik duduk kat masjid, sembang, ajak sembang. Bukan interview apa pun sebenarnya. Sembang lah. Daripada genangan air mata dia, kita tahu dia pun mengharap sangat nak pergi Mekah. Lepas tu sahabat-sahabat pakcik doa banyak-banyak. No, InsyaAllah mana tahu ada rezeki pakcik, saya balik. Saya balik cerita dekat tim saya. Okey tak, kan pakcik ni kriteria dia sangat layak, bla 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 bla. Lepas tu kita pergi sekali lagi. Saya dulu memang hampir tiap minggu mesti musafir. Pergi lagi singgah sambil menyelam minum ayak. Pergi jumpa pakcik-pakcik ni balik. Pakcik, saya dah bawa berita gembira ni insyaAllah pada pakcik. Maukah pergi Mekah? Ustazah ni jangan duk buat lawak lah Ustazah. Saya nak pergi lagu mana? Macam tu kan. Cik, tu kalau bulan Kedah lah. Semua negeri dah. Sampai Sabah saya dah pergi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah bawa kan. Masa tu di Sabah mu'alaf. Sahabat, Masya Allah, dia punya gembira tu luar biasa. Sampai bila kita dah tunjukkan pasport, nak terbang, kita bawa beg-beg umrah. Pakcik yakin tak dengan ayat Allah? In tansurullah yansurkum. Selama ni pakcik bantu agama Allah, Allah pasti bantu pakcik. Orang yang ikhlas buat agama Allah ni, Allah takkan biarkan dia. Allah bantu pakcik. Pakcik saya nak bagi hadiah. InsyaAllah tarikh sekian-sekian ni pakcik akan diterbangkan ke Baitullah. Terus teriak ni. Allahu Akbar. Bila orang dah nangis, kita tak boleh dah tak nangis kan. Itu wajib kan. Ya aku ni janji tak nangis. Janji tak nangis. Anda tonton rancangan Dengar malam ni sahabat-sahabat. Lah orang kok pakat confuse. Siapa responden sebenarnya? Kan? Dalam interview tu saya yang nangis. Anda jangan gelak tengok Dengar malam ni. Saya interview orang, saya dah janji dah aku tak nak nangis ni. Ni kerja aku ni, aku tak nak nangis. Sebab tu saya tak boleh buat kerja macam tu, sahabat-sahabat. Sebab saya tak boleh dengar cakap budak tu. Macam mana seorang ayah boleh makan anak macam ni? Macam mana seorang anak boleh cakap macam ni? Kemana? Allahu Akbar, saya tak boleh. Jadi dalam depa pula highlight tentang Ustazah nangis tu. Jahat sungguh lah tim ni kan. Tak adalah jahat, tapi depa duk syok Ustazah time Ustazah nangis ni. Alah, malulah Ustazah, tapi kena buat jugalah. So sahabat-sahabat dirahmati Allah, depa ni bila sampai kat Mekah tak balik hotel, tak nak makan pun. Pakcik, kenapa pakcik tak balik rehat? Daripada asar tadi kan, ni dah lewat malam dah ni, tidur balik. Tak puas Ustazah, tak puas lah Ustazah. Padahal dah settle umrah 2-3 kali dah tu. Tak puas lah Ustazah. Orang lain boleh duk pimai-pimai lagi. Maknanya boleh duk ulang alik Mekah lagi kan. Tapi saya ni pi pun dengan duit orang. Kalaulah orang solat 2 rakaat, pakcik nak solat 4 rakaat. Kalau orang iktikaf 1 jam, pakcik nak iktikaf 2 jam. Tu dia pasal apa pakcik? Kita tak nak nangis, kita nak buat gurau dengan dia pasal apa pakcik? Orang lain mai dengan duit depa. Ustazah, saya mai dengan duit orang lain. Semoga apa yang saya buat lebih ibadah di sini, orang yang duk taja saya ni pun dapat pahala juga.
Sampai ke balik, mereka tak tahu siapa taja. Sebab Ustazah tak pernah senaraikan nama penyumbang. Ikhlas sahabat-sahabat, RM1 sehari tu insya-Allah kita ikhlas. Kita takkan ungkit-ungkit. Kalau kita ada 7,000 RM, kita belanja Pak Long kita, contoh kan. Kita belanja Pak Long kita pergi umrah, contoh. Lepas tu Pak Long kita balik ke Pak ke main kembang lagi, kan. Aku duk taja hang pergi umrah, hang tak beli satu abaya pun ke aku. Contoh. Ada mungkin sikit rasa macam tu. Tapi kalau kita hanya RM1 sehari, sahabat, tak pernah lagi ada orang tanya, Ustazah, pakcik tu tak belikan abaya kat saya ke? Sedar diri sikit lah dia pergi Mekah tu sebab duit saya. Hang nak belagak, kalau ada yang cakap gitu memang Ustazah siku lah. Hang punya tu RM1 je, hang nak belagak dengan orang. Hasil jamaah. Patutlah Islam suruh duduk dalam jamaah, sahabat-sahabat. Kita tak mungkin mudah ke syurga dengan seorang-seorang. Kita nak duduk dalam jamaah. 1K yang menonton. Kita nak duduk dalam jamaah. Kiblat kita sama. Syahadah kita sama. Dan hari ini kalau Ustazah ditimpa apa saja kesusahan, terasa tenang hati, terasa sayang sesama insan, sahabat-sahabat. Apa saya sebut dengan suami? Kadang-kadang suami stres, kadang-kadang kita stres. Biasa manusia. Apa Ustazah sebut? Ya Allah bang, tak sangkanya ada jalan Allah mudahkan. Ya Allah bang, Alhamdulillah. Ya, abang pun tak sangka jadi macam ni, Alhamdulillah. Kadang kami sahabat-sahabat, abang perasan tak, entah-entah semua ni kan, ada tangan-tangan menengadah mendoakan kita. Sebab doanya orang yang lemah, doanya orang fakir miskin, doanya orang yang ditimpa susah, ujian oleh Allah, doa ini memang Allah tunggu, sahabat. Doa yang diuji Allah ni memang Allah tunggu sangat. Ya Allah, kenapa kalau kita tanya, Jibril pernah komplain dengan Allah, kenapa orang macam Fir'aun tu minta pagi, tengah hari dah dapat ya Allah, sedangkan di sana ada orang beriman kepada engkau, meratap, merintih lama, pasal apa engkau tak makbul? Ibarat macam tu lah sahabat-sahabat. Tapi Allah memang tak tunggu doa-doa orang macam Fir'aun, mengaku diri Tuhan hebat sangat. Tapi Allah sangat tunggu, Allah rindu suara orang-orang yang, Allah, saya tak tahu pakcik-pakcik warga emas fakir miskin ni dah berapa tahun berdoa. Dan anda boleh tonton di page Al-Fawaz Travel, page Facebook. Kami punya sembang santai dengan orang OKU, dengan orang-orang fakir miskin. Ya Allah, benda tu sahabat segar dalam minda saya. Doa mereka bila kita bawa tawaf. Sebab bila saya bawa makcik-makcik ni tawaf, pasal apa kita kena jaga dia penjagaan ni lebih daripada jemaah berbayar? Sebab mereka pergi bukan dengan family. Anak-anaknya tahu mak ayah ni lama dah nak pergi. Kami tawakal ke Ustazah, saya takut risau mak saya ni takut sesat apa. Serah diri pada Allah, InsyaAllah. Pakcik-pakcik dekat Kedah saya bawa tu sahabat-sahabat, Ustazah, jangan kata Mekah, jangan kata Kuala Lumpur, kami duduk di Yan ni, Alostak kami tak pernah pergi. Tu dia betul sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tempat dia adalah kampung halaman dia. Tak pernah bermusafir, tak pernah pergi ke mana-mana. So bayangkan first time pegang pasport nak queue dekat immigration. Memanglah kat situ dah bermula cabaran. Ya Allah, tak reti, ada yang tak reti nak flush jamban. Sebab kat rumah pun jamban belum lagi jamban moden macam kita. Ada saya jumpa. Nak naik, nak masuk dalam lift, nak naik eskalator, menggigil kaki, duk tunggu kat bawah. Cik, pasal apa tak naik lagi? Ustazah, tangga ada tak Ustazah? Saya tak pernah naik lah tangga berjalan lagu ni. Memang nak tergelak. Tapi kita sanggup turun. Tak apa pakcik, saya pegang pakcik. Ustaz lah pegang pakcik, Ustazah pegang makcik kan, sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Tak pernah tengok kemodenan ni. Nak cerita miskin tak miskin. Tapi mereka punya doa luar biasa, sahabat-sahabat. Saya menjadi saksi, kadang saja duduk sebelah mereka. Orang tua-tua ni kan, Ya Allah, tolong Ya Allah, orang yang menjadi asbab aku pergi Mekah ni, Ya Allah. Kita jadi, Allah Tuhan, hati ni. Ikhlasnya doa mereka ni. Dan sampai sekarang, walaupun ada yang pergi 2015 dulu, mereka masih berukhwah. Ustazah tak mai lagi ke tempat kami? Lama dah kami tak sembang dengan Ustazah. Mailah Ustazah. Kami tak pernah lupa doakan Ustazah dengan kawan-kawan Ustazah yang duk menjadi asbab kami pergi Mekah. Kami tak minta pun. Tak minta pun begitu. Tapi automatically tanda terima kasih mereka, syukur mereka pada Allah, dan terima kasih mereka pada sahabat-sahabat. Maksudnya apa sahabat-sahabat? Patutlah kitab ni mengatakan
tangan-tangan menengadah mendoakan anda. Kita hari ini jadi macam ni bukan kerana anda hebat, tapi di setiap malam hari mungkin ada orang yang mengetuk arasy-Nya Allah mendoakan kita. Kita kadang-kadang perasan, wah sebab usaha aku lah, sebab aku ada PhD lah aku berjaya ni, sebab aku anak orang kaya lah. Jangan pernah perasan. Mungkin disebabkan tengah-tengah malam kita sedang tidur berdengkur, ada orang yang sedang menadah tangan. Ya Allah, sebab aku berjiran dengan orang baik ni lah. Ya Allah, sebab ada orang yang sanggup berkorban untuk aku ni lah. Sebab itulah Allah simpati, Allah rahmati anda asbab doanya orang-orang yang ikhlas. Faham ya maksud saya? Okey, kau menerima balasan dari orang sekitarmu atas setiap kebaikan yang kau lakukan. Kenapa saya emosi pagi ni sahabat? Saya nak cakap, kalau anda buat baik walaupun saat orang buat jahat pada anda takkan rugi. Wallahi. Hei, bersumpah Ustazah Zaid, ya. Sebab apa? Allah yang suruh kita buat baik. Dan Allah yang akan balas baik walau baik kita tu hanya sebesar zarah. Baik kita tu hanya sebesar zarah, tapi kita teruskan baik walaupun orang kecam. Walaupun orang balas dengan kejahatan. Aku penat, ya Allah, aku buat baik dekat suami aku, tapi suami aku aniaya aku macam ni. Aku habis air susu, aku berdarah lahirkan anak aku, tapi kenapa anak aku tak beradab dengan aku, ya Allah? Kita sedih. Tapi kita tetap buat baik sebagai isteri, tetap buat baik sebagai ibu, tetap buat baik sebagai ayah, tetap buat baik sebagai jiran. Walaupun jiran tak baik dengan kita, anda tidak akan rugi bila mana anda ikhlaskan hati anda. Kau menerima balasan dari orang sekitarmu atas setiap kebaikan yang kau lakukan. Dan tolong percaya, hari ni kita buat baik dengan A, jangan harapkan pertolongan dari A. Yang akan tolong kita Allah. Allah boleh datangkan, gantikan pertolonganmu itu dengan mendatangkan B to Z. Ramai hamba-hamba Allah, rakyat, tenteranya Allah untuk membantu kamu. Silapnya kita, aku dah tolong kau, kau boleh lupa segala apa yang aku buat kat engkau. Kita silap. Tolong je orang, tolong A, tapi A tu buat jahat kat kita. Itu biasa sebab namanya dunia. Dunia tempat kita ditipu daya. Dunia ni sahabat-sahabat dirahmati Allah bukan benda yang kekal. Saya tak sangka Ustazah, staf yang baik dengan saya selama ni, itulah yang pedajal bisnes saya. Biasa, Ustazah tak heran dengan minta maaf, biasa. That's why terus, jangan dek kerana orang pedajal hang nak balas dendam balik, hang tak mau dah buat kebaikan. Aku tak percaya dah dengan semua manusia. Dah, Allah akan balas walau sebesar zarah. Anda akan takjub dengan istiqamah buat baik. Oh, okey, tak balas kebaikan aku, tapi subhanallah, B datang, C datang, D datang, E datang, to Z. Terasa mudah hidup ini, terasa bahagia dan tenang. Ya Allah, Ustazah tak tahu nak pindah rasa ini macam mana. Anda buatlah kebaikan, okey? Kaulah sang pahlawan terhormat dan termulia bila kami berpapasan denganmu. Orang bila berselisih, bertemu dengan orang baik, sahabat-sahabat, aura baik tu akan pindah pada orang lain. Pasal apa saya rasa sejuk je hati saya sembang dengan Acik ni? Cik, kenapa saya rasa macam tengok muka Acik pun masalah saya dah selesai? Ada sebab, sahabat-sahabat. Sebab orang tu orang baik. Allah akan hijab hati kita untuk ber-BFF dengan orang munafik, insya-Allah. Allah akan hijab hati kita untuk kita terjebak dengan perkara jahat. Allah jaga segalanya. Sebab tu kita berdoa, wahai Allah, tutuplah pandangan orang-orang yang dengki, orang-orang yang ada niat jahat kepadaku. Tak ada sandaran yang paling baik selain daripada Engkau, ya Allah. Aku nak berkawan dengan semua orang. Aku tak tahu dalam hati mereka mana yang baik, mana yang tidak. Subhanallah, sahabat-sahabat, kami lihat cahaya di wajahmu bagai seorang penakut mendapat suluh di tengah malam, mengingatimu dalam setiap waktu, memberikan kami petunjuk ke jalan yang baik. Ini kalau jadi orang baik dan menyebut namamu berulang kali tidak membosankan. Kadang-kadang sahabat yang Ustazah taja pergi umrah, bukan Ustazah, sahabat-sahabat satu grup, Ustazah memang tak mampu nak taja orang pergi umrah, sahabat-sahabat. Tapi asbab jambatan yang Ustazah sebut daripada tahun 2015 dulu, Ustazah sebut muslimat. Sekarang ni jumpa kat mana?
Ustazah tak ingat ke saya? Ya Allah cik, saya minta maaf, kat mana yang kita jumpa? Ya Allah Ustazah kan yang bawa saya pergi umrah dulu. Bukan saya cik, ramai orang yang bawa cik pergi umrah. Rasa saya sahabat, wallahi sampai mati dia tersebut. Apa maksud sampai mati? Kami ziarah jenazah bekas-bekas calon tajaan umrah ni. Anak dia jumpa kami nangis-nangis macam saudara sendiri. Ya Allah Ustazah, mak saya dah kembali ke rahmatullah dalam keadaan kakinya pernah memijakkan cita-citanya. Kami tak mampu Ustazah nak bawa mak kami pergi umrah. Ustazah tahu tak, tiap-tiap hari rasanya tak pernah tak sebut syukurnya dapat pergi Mekah. Semoga orang yang menjadi asbab mak pergi kat Mekah ni sekarang ni kalau ada masalah dikeluarkan daripada masalah. Subhanallah sahabat-sahabat. Orang dah mati tapi warisnya bagi tahu, Ustazah, mak saya tak pernah lupa apa yang Ustazah buat. Masya Allah. Kita disuruh buat baik, lupakan apa yang orang buat baik kat kita. Jangan lupakan fikir bagaimana untuk membalas. Ya Allah, kalau kita harapkan ganjaran dari Allah, kita tak penat. Tapi kita akan penat kalau kita harapkan ganjaran. Contoh macam kita bekerja sahabat, memang kita harapkan gaji hujung bulan. Tiba-tiba bos kita bohong kita. Dah masuk bulan baru, tak dibagi gaji lagi. Memanglah kita meradang kan. Kita jumpa dengan apa yang berautoriti. Kan majikan saya tak bayar gaji. Itu hak kita, kita berhak tuntut. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa yang kita nak cakap? Kalau aku tolong kau, kau mesti tolong aku. Tak. Sebab buat perkara yang kita nak tolong ni, Allah yang suruh. Bukan mana-mana. That's why bila kita nak start buat baik, bismillah. Allah suka kalau aku teruskan benda ni. Buat saja. Allahu Akbar. Kami rela mengorbankan jiwa kami dengan segala derita. Laksana jemaah haji sedang bertahallul. Apa disebut laksana jemaah haji sedang bertahallul? Bahagianya jiwa kalau rajin tolong orang sahabat. Anda pernah kan tawaf bersesak-sesak, sa'i, Safa, Marwah, letih, kaki rasa nak tercabut. Tapi, cik, kalau saya bawa jemaah umrah, cik, makcik okey lagi ke? Kalau nak rehat, saya rehat. Tak apa Ustazah, cik ikut pelan-pelan insya-Allah. Sampai kat Bukit Marwah nak bertahallul, sahabat-sahabat dirahmati Allah, baru dah Ustazah guntingkan rambut. Ustazah, bila lagi kita nak umrah? Amboi cik, tadi lembik kaki dah nak pengsan dah saya tengok. Sekarang ni kemain bila lagi nak pergi umrah. Syok lah Ustazah Syok lah Ustazah, rasa bahagia tak tahu macam mana lepas bertahallul, lega selesai umrah. Lagu tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maksudnya kita tolong orang tanpa mengharapkan apa balasan, kita rasa puas dan tunggu ganjaran Allah. Saat kita susah pun kita sibuk tolong orang, Allah takkan pernah tinggalkan anda. Percayalah. Renungan saat Abu Bakar radhiyallahu anhu sakit, sahabat-sahabatnya pun menjenguknya. Mereka berkata, tidakkah kami memanggilkan doktor untukmu? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, doktor telah melihatku. Doktor yang dimaksudkan oleh Abu Bakar siapa? Lalu apa yang dikatakan kepadamu? Sambung mereka, Abu Bakar radhiyallahu anhu menirukan, sesungguhnya aku melakukan apa saja yang aku kehendaki. Allah menyebutkan dalam Quran, sesungguhnya aku melakukan apa saja yang aku kehendaki. Kita tak boleh cakap suka hati aku lah, baju aku nak pakai seksi ke apa, hal janganlah sibuk. Ramai kan? Suka hati lah, duit aku nak berjudi ke apa, suka hati aku lah. Anda sombong dengan Tuhanmu. Tapi Allah berhak. Kenapa ya Allah kau bagi aku ujian macam ni? Aku Tuhan. Suka hati akulah. Ibarat macam tu. Maksud sahabat-sahabat Abu Bakar sangat yakin kalau Allah memperlakukan apa pun kat dia, diuji apa pun, hatta dengan sakit, ini baik di sisi Allah. Kalau kita punya jiwa seperti Abu Bakar, yes, doktor tu adalah ikhtiar, tapi jangan kita bergantung sebab doktor tu datang, Ustazah saya terus sihat. Allah marah kata-kata yang macam itu. Betulkan hati kamu. Sahabat, siapa yang menggerakkan doktor yang bagus untuk datang? Siapa yang menggerakkan kawan-kawan yang baik, tolong panggilkan doktor yang bagus? Allah boleh saja nak gerakkan hati orang, rekomenkan dengan doktor yang tidak bagus supaya kamu tidak sembuh. Allah boleh berbuat sesuka-sukanya Allah. Tapi kita hidup atas dunia tak boleh buat ikut sesuka hati kita. Faham sahabat-sahabat? Ini pegangan Abu Bakar. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kami mendapatkan sebaik-baik kehidupan kami di dalam sabar. Umar satu-satunya manusia yang paling tak sabar sebelum Islamnya. Tapi setelah dia Islam,
Para sahabat mendapati Umar adalah antara manusia yang sangat tinggi sabarnya. Sebab itu Umar boleh bercakap, kami mendapatkan sebaik-baik kehidupan di dalam sabar. Maksud orang baik tadi kita cakap, berbuat baik. Orang nak buat baik saat orang lain buat jahat kat kita, itulah sabar. Betul tak muslimin muslimat dirahmati Allah? Maka orang yang sabar lagi sampai mati, anda tidak akan rugi. Tak akan rugi. Dia juga berkata, sebaik-baik kehidupan yang kami alami adalah dengan kesabaran. Seandainya kesabaran itu seorang lelaki, pastilah dia seorang lelaki yang terhormat. Maksud engkau kena angkat darjat sabar ini setinggi-tingginya. Macam kalau engkau didatangi oleh VVIP. Beri laluan. Kan jemputan istimewa saya nak lalu. Menyampus sahabat-sahabat. Kalau VVIP kau bagi laluan ke main. Ustazah Zai, Ustaz Azwan selalu tergelak perangai Ustazah. Kan saya minta maaf kalau di kalangan anda ada VVIP. Sebab saya kan takut polis. Lepas tu kadang-kadang kan sahabat, Bang, kenapa polis ni halang kita ni? Dia suruh ke tepi kan. Apa lagi VVIP nak lalu lah ni, kan. Kita pun menggigil-gigil. Alamak, kenapa ni kita kena ke tepi pula? Sekali lalu, halahai, tak tahulah kereta VIP mana kan. Cik, ya Allah Tuhan, beri kesabaran pada aku. Ini baru VIP dunia ya Allah. Semoga aku dipilih untuk menjadi VIP akhirat ya Allah. Semua orang kena ke tepi, orang bagi laluan ke aku. Tapi takut sahabat jadi VIP kat dunia saja. Sebab tu saya sangat tak selesa kalaulah ada jemputan kenduri kahwin ke apa kan. Saya minta maaf lah kalau ada anak-anak murid saya yang jemput letak dekat meja VIP. Saya sangat tak suka, dan suami saya, muslimat dirahmati Allah, paling pantang kalau disuruh duduk kat meja VIP. Sebab apa? Sebab abang nak makan pakai tangan ni, abang nak tambah nasi ni. Jom kita beratur kat tempat ramai tu. Jadi kita sengaja je mencelah makan, duduk dekat di khalayak ramai. Nanti nak balik baru jumpa tuan rumah. Kan? Tapi kadang-kadang hati ni tak selesa. Kita sampai, kita nak jumpa lah tuan rumah dulu. Tak syok sahabat. Semoga siapa sahaja yang bertaraf VVIP di dunia ini punya jiwa sahabat tak seronok dibegitukan atas dunia. Sebab tolonglah rasa, kat dunia ni aku nak lalu semua orang bangun. Kat dunia ni aku nak lalu semua orang ke tepi. Siapa aku dekat akhirat Allah yang malaikatun saffan saffa. Para malaikat berbaris-baris. Takut masa kita lalu dia tak kenal pun kita sahabat-sahabat. Nama kita hidup indah kat dunia, tapi kat akhirat kita mati tak ada satu pun malaikat rahmat tunggu kita. Yang menunggu adalah malaikat azab. Sebab tu jangan berbangga dengan nama yang gah atas dunia. Jangan berbangga dengan ke-VIP-an atas dunia. Kalau atas dunia dengan ke-VIP-an kita banyak menyusahkan orang lain, anda tunggu akhirat anda. Jangan pernah menyusahkan orang lain atas dunia hanya dengan nama yang anda miliki. Ini paling kita takut sahabat-sahabat. Sebab kita akan lama dekat akhirat. Kat dunia ni sekejap je. Setakat orang nak jemput nama kita sebagai VIP, orang bentangkan kapet merah, orang tak menyusahkan kita. Akhirat ada. Jadi wahai manusia yang bukan VIP, nantikan VIP di akhirat Allah. Ini kita sebut muslimat dirahmati Allah. Okay? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pernah berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya sabar itu laksana kepala bagi jasad. Saya baca bab Saidina Ali cakap, Saidina Ali bercakap benda yang sama, dinukilkan dalam kitab 50 wasiat Rasulullah untuk wanita. Dah lama dah saya mengajar kitab tu di masjid. Saya faham sangat bila Saidina Ali kata, ketahuilah bahawa sesungguhnya sabar itu laksana kepala bagi jasad. Anda bayangkan, pada suatu hari anda melihat seorang manusia berjalan tanpa kepala. Hilang suai mana ni, berjalan tanpa kepala. Semua kita takut kan? Semua orang mesti ada kepala, sahabat-sahabat. Cantik ke hodoh ke wajah ciptaan Allah. Tapi semua orang berjalan tanpa kepala, berjalan dengan kepala. Kalau berjalan tanpa kepala bahaya. Maksud Saidina Ali, orang hidup atas dunia mesti ada sifat sabar. Kalau tak ada sifat sabar, samalah macam orang berjalan tanpa kepala. So, kalau kita rasa sikit-sikit hilang sabar, saya dah tak boleh nak sabar dah Ustazah, silakan berjalan tanpa kepala. Sekian dimaklumkan. Jika kepala diputus, tidak ada gunanya jasad ini.
Kemudian dia mengangkat suaranya dan berkata, sesungguhnya tidak ada iman bagi seseorang yang tidak memiliki kesabaran. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada kesabaran. Seorang buat jahat kat kita, nak uji sabar kita. Sahabat-sahabat, kenapa kita sing-sing lengan sama? Kita lepuk kepala dia sama. Kan? Dia juga berkata, sesungguhnya kesabaran itu adalah binatang tunggangan yang tidak pernah jatuh tertelungkup. Makna orang punya sabar, dia mesti kuat. Orang punya sabar, sahabat-sahabat, dia pasti menang. Yes, yang sabar pasti menang. Oh, semangat ni. Okay. Baik, Al-Hasan pernah berkata, sesungguhnya kesabaran adalah salah satu harta simpanan kebaikan dan Allah hanya akan memberikannya kepada seorang hamba yang mulia di sisinya. Tolong berhenti melafazkan, saya dah hilang sabar dah Ustazah. Saya kesian kalau orang datang jumpa saya dah hilang sabar. Sebab inilah kata-kata yang mengajar kita, sesungguhnya kesabaran adalah satu harta simpanan kebaikan. Macam kamu ada duit banyak dekat bank, tak takut sangat nak sakit dah, tak takut sangat dah nak segala-gala, nak pandemik ke nak apa, duit simpanan aku menggunung tinggi kot. Tapi orang yang ada sabar seolah-olah ada gudang simpanan kebaikan dan Allah hanya akan memberikannya. Kan? Orang banyak duit kat bank tu sebab apa Ustazah? Usaha dia bagi nak rak, kau tahu dah. Orang ada simpanan kebaikan tu sebab apa Ustazah? Sebab sabarnya sangat banyak, sangat tinggi. Tanpa sebut, aku dah hilang sabar, dah lantak nak jadi apa. Itu orang dah hilang sabar, maka dia tidak mulia di sisi Allah. Engkau nak hidup berapa lama lagi? Apa sangat yang kita nak kejar hidup ni sahabat-sahabat? Sudah pastinya kita nak kehidupan yang Allahu Rabbi, yang mulia. Kalau aku mati, aku nak mati dalam mulia. Jadi kekal sabar sampai mati, ya Rabb. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu pernah berkata, sekali-kali Allah tidak mengurniakan nikmat kepada seorang hamba, kemudian dia tarik nikmat itu dan dia gantikan dengan kesabaran, kecuali bahawa Allah menggantinya dengan yang lebih baik dari apa yang telah dia cabut darinya. Kematian suami, yes sedih. Hilang harta benda, yes. Anak derhaka, bohong tak sedih. Percayalah, kalau anda tetap sabar, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Masya Allah. Maimun bin Mahran pernah berkata, tidaklah seseorang menerima label kebaikan yang lebih tinggi dari sabar. Orang yang sabar dinanti orang. Orang yang sabar, sahabat-sahabat, pasti menerima senyuman. Orang yang sabar pasti diangkat dan dijulang. Mungkin tak kat dunia, tapi nantikan akhirat. Sulaiman bin Al-Qasim pernah mengatakan, setiap amalan itu jelas diketahui ganjarannya kecuali sabar. Maksud sahabat-sahabat, orang sabar ni hanya Allah je yang boleh angkat darjatnya ke, ya Allah, kenapa aku masuk syurga tanpa hisap ni? Semoga itu kata-kata kita di mahsyar nanti. Kan? Sebab sabarmu ketika di dunia dulu. Sebab tu bila kita hilang sabar, kita cakap kat hati kita, ya Allah, Engkau muliakan orang-orang yang sabar. Aku dihina atas dunia, tapi Engkau akan muliakan orang yang sabar. Anugerahkan aku sabar, ya Allah. Ni sahabat indah kalau kita mampu pujuk dengan ilmu. Kita tutup surah Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang as-sabirun, bersabarlah, yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sahabat, kita tak masuk syurga dengan solat semata. Kita tak masuk syurga dengan sedekah semata. Tapi ramai orang yang masuk syurga kerana sabarnya. Ramai dulu orang tak tutup aurat, sekarang tutup aurat. Ramai orang dulu tak sembahyang, sekarang sembahyang. Dah perasan sangat dia ahli syurga. Lah, kalau kita belum meninggikan sabar. Sebab tu dah sembahyang, makin diuji Allah. Yes, sebab Allah nak tengok anda sabar. Ustazah, kenapa saya dah hijrah ni lagi macam-macam ujian? Sebab Allah nak tengok kamu sabar ke tidak. Kalau harapkan sembahyangmu umur 50 baru cukup 5 waktu, memanglah engkau tak layak syurga. So Allah beri dush supaya kita sabar. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan bahawa pahala itu terus mengalir seperti air. Ampun maaf,
zahir batin. Saya rasa waktu dah lajak dah ni. Saya pun Allahu Akbar nak prepare untuk webinar. Okay, semoga Allah ampunkan dosa. Dan doakan saya malam ini didengar TV Al-Hijrah 9 malam. Jom kita tonton sama-sama sebab masalah itu adalah masalah kita. Dan kita doakan anak-anak dara perempuan kita semuanya selamat daripada cengkaman orang-orang yang tak bertanggungjawab. Wallahu a'lam. Sayang semua kerana Allah. Assalamualaikum.